은혜 받으실 하나님의 말씀은 마태복음 5장 Petikan 11절로 Alkitab untuk 12절. khutbah adalah daripada Matius 5 ayat 11 나를 hingga 인하여 너희를 12. 욕하고 Diberkatilah 핍박하고 kamu apabila orang 거짓으로 너희를 menghina, 거스려 모든 menganiaya dan 악한 말을 할 memfitnahmu 때에는 dengan 너희에게 segala yang 복이 jahat 있나니 kerana-Ku. 기뻐하고 Bersukacita dan 즐거워하라. bergembiralah kerana 하늘에서 besar 너희의 상이 ganjaranmu di 크니라. syurga. 너희 전에 있던 Begitu jugalah para 선지자들을 nabi zaman 이같이 dahulu 핍박하였느니라. dianiaya. 아멘. 임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주 후에 사랑하는 당의자님께서 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 팔복 설교의 마지막 시간입니다. 지난 Saudara 시간에는 dan saudari yang saya 핍박받는 자의 kasihi, 복중, 의를 hari 위하여 inilah sesi 핍박받는 terakhir daripada 사람의 siri 복에 khutbah 대해 ucapan berkat. 설명했습니다. Pada 성도들이 minggu yang lalu 의롭게 kita telah 살려고 하다 meneliti, 보면 diberkatilah mereka 핍박받는 dianiaya 경우가 demi 생기는데 kebenaran. 이때 그 Apabila anda berusaha 핍박으로 인해 untuk hidup 믿음이 dalam 장성하고 kebenaran, 성결되며 anda mungkin 그런 menghadapi 만큼 더 penganiayaan. 좋은 천국에 들어가게 Namun begitu 된다 melalui penganiayaan 했지요. ini, iman 이렇게 anda akan 핍박을 bertumbuh 통해 dan menjadi 더 matang. 온전한 Semakin 모습으로 iman anda 변화되고 bertumbuh, semakin 세상의 baik tempat 빛과 tinggal yang 소금이 akan 되는 anda 만큼 amat masuki 주변 di syurga. 사람들에게서 받는 핍박도 Walau penganiayaan 사라지게 anda 됩니다. berubah menjadi seorang yang lebih sempurna, 전에는 menjadi 주일날 garam dan 모임에 cahaya 오지 dunia ini, 않는다고 dan 핍박하던 menyebabkan penganiayaan daripada 친척들도 orang lain 이제는 terus 여러분이 berhenti. 참석해 주기를 Saudara 원하여 yang dahulunya 모임 mengkritik 날짜를 anda 주일이 kerana 아닌 tidak menghadiri 다른 pertemuan 날로 keluarga 잡습니다. pada hari Ahad, kini 옛날에는 교회 menjadualkan 간다고 pertemuan pada hari 싫어하던 lain dan 가족이나 bukan pada hari 친구들이 Ahad. 여러분을 사랑하고 Keluarga dan 인정함으로 rakan-rakan yang 이제는 dahulunya 함께 교회에 menentang kehadiran anda 나옵니다. ke gereja, 연단을 kini 통해 빛 mengakui dan 가운데 turut bersama 온전히 anda. 거하게 될 때는 Apabila anda 원수마귀 sepenuhnya 사단이 hidup dalam 더 cahaya, 이상 송사할 iblis dan 거리가 syaitan 없기 tidak mempunyai 때문입니다. alasan untuk menuduh 그런데 anda. 이렇게 진리를 쫓고 하나님 말씀대로 사는 Mencapai 의를 kebenaran 쫓기 sempurna 위해 tidak bermaksud 핍박이 bahawa 올 때 penganiayaan akan hilang 거기에서 떨어져 sepenuhnya. 나가는 성도들도 있지 않습니까? 핍박이 오니까 내가 진리를 하나님 말씀대로 사는 게 힘들고 어렵다. 그리고 지난 시간에 설명한 Kadang-kala ada 것처럼 orang 그들이 tersandung 핍박할 apabila 때 비용의 dianiaya 말들을 kerana 한다면 hal ini 아니 내 주변에 adalah 장모도 sukar. 있고 내 주변에 뭐 오랫동안 신앙생활을 하는 사람이 있는데 너처럼 그렇게 유별나게 신앙생활하는 사람 못 봤다. Kadang-kala ada orang yang 왜 menganiaya 그렇게 anda 유별나게 dengan 하느냐 kata-kata yang membuatkan 라고 anda 위협하면 tersandung. 내가 잘못했나? 이렇게 이제 갸우뚱 하다가 조금 Misalnya, 편하게 mengapakah 쉽게 anda 타협하다 pergi 보면 ke gereja 믿음에서 떠나버리는 일들이 있게 됩니다. 그러니까 핍박을 의를 sehingga anda 쫓기 위해 berfikir, oh, 핍박이 임할 때 지금 크게 두 perlukah 가지로 saya 나누는 pergi ke 것이죠. gereja 더 dengan 하나님의 bertekun? 말씀 가운데 뜻 가운데 살아서 세상에 인정받고 또 영혼이 잘 되는 성도가 있는가 하면 믿음에서 떠나는 이들도 있다는 것입니다. 그러나 우리는 의를 쫓기 위해 받는 어떤 어려움도 Apabila 두려운 것이 kita 아니라 berbicara tentang 나를 더 penganiayaan, 정결케 온전히 ada orang yang 하는 teguh dalam 축복의 iman, 연단으로 manakala ada 생각하고 juga orang yang 기쁨으로 tersandung. 승리하여야 하겠습니다. Kita perlu 그런데 의를 fikirkan 온전히 이루었다 해도 모든 핍박이 penganiayaan 완전히 sebagai 없어지는 peluang 것은 baik 아닙니다. untuk kita berubah 바로 본문 11절 ke arah 12절에 나온 kebaikan. 대로 주를 위해 받는 핍박 Seperti yang dinyatakan dalam petikan pada hari ini, diberkatilah kamu 일손된 apabila orang 사람들이 menghina, 받는 menganiaya dan 핍박이 memfitnahmu 있죠. dengan 나를 segala yang 인하여 jahat 너희를 kerana-Ku. 욕하고 Bersukacitalah dan 핍박하고 bergembiralah 거짓으로 kerana 너희를 besar 거스려 ganjaranmu di 모든 syurga. 악한 말을 할 때에는 Begitu jugalah para 너희에게 nabi zaman 복이 dahulu 있나니 dianiaya. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라 하셨습니다. 인간 경작 이래 많은 사람이 Sejak awal 하나님의 pemupukan 뜻을 이루기 manusia, 위해 banyak orang telah 기꺼이 menderita 고난을 untuk memenuhi 받았습니다. kehendak Tuhan. 누구보다도 근본 하나님의 본체 되시는 Terutama sekali 우리 Yesus 예수님께서는 yang pada asalnya 힘도 wujud 티도 dalam 없는 rupa Tuhan, 분이시지만 menanggung 죄인들의 hukuman bagi orang yang 형벌에 berdosa. 친히 당하셔야 했습니다. 오직 하나님의 나라를 이루시기 위해 채찍에 심히 맞으시고 Untuk 온갖 mendirikan 조롱과 kerajaan Tuhan, 멸시 dia 가운데 dipukul, dihina dan 십자가에 못 박혀 disalibkan. 죽으셨지요. 세례 요한도 아무 죄 없이 감옥에 갇히고 Walaupun tidak bersalah, 결국 목배를 Yohanes 당했으며 Pembaptis dipenjarakan dan 예수의 12 dipenggar 제자도 kepalanya. 주의 이름을 전하다가 Begitu juga 때로는 12 murid 배를 Yesus 맞고 때로는 ketika 옥에 memberitakan 갇히며 Injil dalam 결국은 namanya, 대부분이 dipukul, 순교하기에 dipenjarakan dan akhirnya 이르렀습니다. menjadi martir. 특히 고린도후서 11장 Kebanyakan mereka 23절부터 menjadi martir. 27절에 보면
사도 2 바울이 Korintus 11 아시아에 ayat 두루 돌며 23 수많은 hingga 교회를 27 세우고 menunjukkan 로마의 penderitaan yang 복음을 dialami oleh 전파하기까지 Rasul Paulus 얼마나 sama-sama 많은 menggembara 고난을 ke seluruh 당했는지 Asia untuk mendirikan 단적으로 gereja 표현되어 dan 있습니다. menyebarkan Injil di Roma. 내가 수고를 넘치도록 하고 Aku lebih 옥에 banyak 갇히기도 bertungkus 더 lumus, 많이 하고 lebih kerap 매도 disebab, 수없이 lebih 맞고 sering 여러 번 dipenjarakan, 죽을 selalu saja 뻔하였으니 diancam maut. 유대인들에게 5 kali, 40대 하나 감한 sebanyak 매를 40 5번 kurang 맞았으며 1 sebatan 3번 setiap 폐장으로 kalinya. 맞고 한 번 Aku 돌로 disebab 맞고 oleh orang 3번 Yahudi. 파산하는데 3 kali aku dipukul dengan tongkat, sekali direjam, 3 kali ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam terkatung-katung di laut. Dalam perjalanan seringkali aku menghadapi bahaya, bahaya dari sungai, bahaya daripada penyamun, bahaya daripada bangsaku sendiri orang Yahudi, bahaya daripada bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada orang yang berpura-pura sebagai saudara seiman. Aku sering keletihan bekerja keras, kurang tidur, kelaparan dan kehausan. Kerap kali aku terpaksa mengikat perut, menanggung kesejukan dan kekurangan pakaian. Pastor Emeritus juga mengalami penganiayaan seperti Rasul Paulus. Namun begitu, beliau sering membuat pengakuan bahawa penderitaan yang dialami oleh beliau tidak sehebat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. 처음에는 함께 기도하다가 또 다음에 그런 어려움을 당하니 많은 이들이 떠났던 것도 볼 수 있습니다. 그 아픔이 굉장히 크셨죠. 성경에도 기록되어 Dalam 있는데요. semua 목자님께서는 내가 먹이고 penganiayaan, 입히고 kita melihat bahawa 또 눈물로 banyak 씻겼던 pengikut Rasul Paulus 영혼들이 떠나가고 meninggalkannya. 배신할 때에 그 고통은 Begitu juga dan Pastor 나를 Emeritus 고난하고 나를 dalam 핍박하고 penganiayaan yang dialami oleh beliau. 더 Banyak 하시죠. juga anggota gereja ini meninggalkan gereja dan banyak yang menjadi tidak percaya kepada beliau. 누구는 어떠니? 누구는 지금도 열심히 하니? 물어보실만 하잖아요. 그런데 물어보시지 않는 거예요. 뭐 저희도 행복한 이들만 말씀을 드리면 또 반대로 그렇지 않은 이들에 대해 Pada ketika 궁금하실 itu, 수 있으니 Pastor 화면에 Emeritus 비치는 이들에 대해서는 tidak mengungkit 목사님께서 왜 지금도 nama anggota gereja 서승원 선교사가 나오고 tersebut. 하면 기뻐하시죠. 그 기뻐하시면 또 그에 대해서 대화하고 칭찬하고 이렇게 합니다. 주의조임들이 예배 순서를 맡으면 또 저분을 어떠냐. 때로는 얼굴이 별로 충만해 보이지 않는 분들을 보면 왜 그렇게 안 충만하지? 라고 또 이렇게 염려 섞인 말씀도 하시지만 그래서 원로 목사님과 함께 사역하지 않았던 우리 윤권능 형제가 이렇게 다니엘 철야의 준비 찬양 하고 했잖아요. 그럼 저희가 이제 소개해 드리죠. 목사님의 말씀으로 이렇게 성장한 윤건능 형제라고 이제 20대 초반인데요. 열심히 말씀대로 살고자 노력하고 해서 이렇게 찬양하고 합니다. 특성 잘하고 하면 또 뿌듯해 하시고 이렇게 Di gereja kita ada missionary pujian yang memimpin pujian memuliakan Tuhan. Dan kita juga ada muda-mudi gereja yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan pujian 그냥 있을까? dan tarian. 출석할까 안 할까? 이렇게 그냥 마음에 염려하시는 것보다 저 사람 교회 떠났는데요 하실 때는 더 마음이 아프시잖아요. 그래서 저희도 Apabila melihat mereka, 슬픈 얘기나 마음 Pastor 아파하시는 Emeritus 얘기는 siap bertanya 굳이 tentang 꺼내서 pemimpin 잘하지 pujian yang 않았고 pernah 누가 memimpin 이렇게 pujian 교회가 ketika 어렵게 Pastor 있어요. Emeritus 누가 뭐 bersama 지금 kita. 이렇게 누구 괴롭혀요. 이런 말씀은 드리지 않죠. 이러한 일들이 더 마음이 아프신 겁니다. 그런데 때로는 목자님께서도 걱정을 하셨던 일꾼이 이렇게 보이거나 아니면 저희가 어떤 대화를 할 때 지금도 열심히 합니다라고 하면 너무 기뻐하시는 거예요. 지금도 열심히 해 하면 너무 행복해 하실 때 이러한 것들 Kadang-kala Pastor Emeritus 라는 것을 bertanya 느낄 수 있었죠. 그래서 orang tertentu yang beliau 누구 보고 싶으세요? 누구 좀 이렇게 sedikit risau. 라고 할 때에 그렇지 않으신 걸 봅니다. 그런데 이제 Pada tahun 2023, kami bertanya kepada Pastor Emeritus sama ada beliau ingin berjumpa dengan sesiapa. 근데 이분 간증이 만민 매거진에 여러 번 나왔어요. 왜냐하면 말레이시아 출장이 그때 있어서
그런데 목자님께서 보시면서 야, 똘똘하게 생겼다. 우리 한국 사람처럼 생겼고 하면서 칭찬을 하셨는데 이렇게 큰 일꾼으로 교회 대표로 나오고 그러니까 Dia 몇몇 분들 우리 문신영 목사님 Ushumain dari Kuala Lumpur sentiasa datang ke Korea apabila kita ada acara gereja. 그 전에 저희가 신학교에 이 문신영 Dia 목사님 akan 학장으로 Ushumain 추천하고 dari 이제 목자님께도 그 Gereja 전에 Mami Kuala 기도하고 Lumpur, 했을 때 목자님께서 Malaysia. 기억하시면서 또 칭찬을 하셨었는데요. Begitu 그리고 juga dengan 저는 Pastor 이 케냐에 Shinhumun 이거를 dari Nairobi, 추천하고 Gereja 그러니까 Mami 케냐의 Nairobi. 상황들을 목자님이 들으시고 그리고 기획실장님까지 부르셔서 같이 이제 대화를 했었는데요. 그러면서 여기는 중요한 것이기 때문에 파송이 늦지 않도록 빨리 해야 한다라고까지 말씀을 하시면서 문신영 목사님에 대해서 저희가 Apabila 보내는 것에 Pastor 대해서 kanan 흔쾌히 Gereja 또 Mami 마음을 Nairobi 품으시고 meninggal dunia, 또 그렇게 해야 한다라고 하셨는데 Pastor Shinhumun 뭐또 우리 diutus 김실장님도 그러시죠. ke Nairobi, Kenya untuk menjadi pastor kanan Gereja Mami Nairobi. 부르셔서 교회에 대해서 대화하시고 또 저희들끼리 대화할 때도 등록교인 7,000번 하시면서 등록번호 7,000번 하시면서 그때도 그럴 줄 알았는데 Pastor 변함없이 Emeritus juga 감사하게 memanggil 실천하시는 Pastor 이런 Hagyum 모습을 Lim 들어보게 됩니다. 그러나 untuk 반대로 bertanya kabar 그렇지 tentang 않고 gereja. 말씀을 하거나 마음 아픈 이들은 기억하고 싶지 않고 더 대화하고 싶지 않으신 이러한 마음들을 느껴보면서 주님께서도 예수님께서도 12제자 중 가룟 유다의 배신을 아시기에 저는 태어나지 않는 것이 Pastor Emeritus tidak bertanya tentang perkara-perkara yang sedih atau tentang orang yang telah meninggalkan beliau atau yang telah meninggalkan gereja kerana beliau tidak mahu bersedih hati. 목자님은 교회 사역 안에 그러한 일들을 참 많이 겪으시면서도 영혼들을 포기하지 않으시고 내가 이렇게 사랑을 줬는데도 저들이 배신하니 난 이제 좀 사랑을 덜 줘야겠다 하신 것 본 적이 없으시죠. 그러면서 떠난 영혼들도 내가 또 자리에 서면 다 돌아올 거야 라고 Namun begitu, Pastor Emeritus 그러한 사랑 우리는 기억하면서 tidak pernah berhenti daripada berdoa untuk orang yang telah meninggalkan gereja ini dan berdoa agar mereka akan kembali. 가까인 이들이나 아니면 이방인들이나 나라적으로 이렇게 핍박과 어려움을 당한 것입니다. 구약 시대에도 선지자 이사야는 Alkitab, 하나님의 말씀을 선포하다가 Rasul-Rasul juga dianiaya. Kita tidak boleh melupakan usaha keras mereka. Dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya yang menjadi martir dengan cara digergaji putus dua oleh seorang raja yang jahat kerana dia memberitakan firman Tuhan. Musa menghadapi penganiayaan daripada Firaun dan tenteranya dan juga mengalami penderitaan daripada bangsa Israel yang dipimpinnya. Namun begitu penderitaan mereka bukan kerana tidak berdaya. Yesus mempunyai kuasa untuk memanggil pasukan malaikat untuk menghancurkan orang jahat. Tokoh seperti Musa, Paulus, Petrus dan Yohanes dalam perjanjian lama dan baru ialah saksi kehadiran Tuhan bersama mereka. Terutama sekali, Musa dan Paulus memiliki kuasa yang begitu besar sehingga dianggap seperti dewa. Namun begitu menyadari bahawa penganiayaan dihadapi oleh mereka dalam kehendak Tuhan akan membawa kepada penggenapan ketentuannya, mereka tidak cuba menghindarinya. Sebaliknya mereka rela menangguhnya. Dengan hati yang membara seperti api, mereka menyampaikan kehendak Tuhan. Dengan mentaati perintah Tuhan kepada mereka, mereka memenuhi ketentuannya. Dalam Yeremia 20, Nabi Yeremia menghadapi penderitaan daripada rakyat kerana menyampaikan nubuat tentang bencana yang akan menimpa raja dan bangsa yang berdosa. Yeremia menerima firman Tuhan dan membicarakannya kepada rakyat. Bangsa Israel tidak hidup menurut firman Tuhan dan amaran Tuhan.
예레미야는 하나님의 뜻이라라고 말하니까 그것이 싫고 또 그렇게 전하게 돼서 Bangsa Israel mahu hidup senang mengikut cara mereka dan bukan mengikut 예레미야를 핍박할 것을 firman Tuhan. 알고 있습니다. 앞날에 대한 하나님의 말씀을 증거함으로 인해 사람마다 Apabila 종일토록 Yeremia 예레미야 menyampaikan 자신을 nubuat 조롱하며 자신이 종일토록 daripada Tuhan, 수목과 모욕거리가 된다라고 Yeremia 했습니다. 그러니까 그것을 dianiaya. 아는 거예요. Ketika menyampaikan nubuat 또한 tentang 그 masa depan, 사람들이 그를 Yeremia 둘러싸 diejek oleh 예레미야를 semua orang dan 둘러싸 menjadi bahan 고소하게 celaan 하고 serta 친한 penghinaan. 것까지도 예레미야를 노리며 Banyak orang mencari 그가 jalan untuk 실족하고 menuduhnya, bahkan rakan 범죄하기를 karibnya sendiri 기다린다라고 menantikan 했습니다. kejatuhannya. 야, 나랑 싫어하면요. 나랑 싫은 사람, 반대되는 사람, 내 뜻과 반대되는 상대에 대해서 Apabila 사람들은 orang 보통 tidak suka 싫어하죠. Anda atau 싫어하는 menentang 것에서 Anda, 넘어서서 이제 그가 잘못되기를 바라죠. 그가 했던 말들이 잘못 틀렸어 라고 하기를 기대하니까 그가 잘못되고 mengharapkan 어려움을 당하면 그가 했던 Anda 말도 틀린 tersandung 거야 atau 라고 menuju jalan 생각하고 yang 싶은 거예요. 그러니 menuju 예레미야에 kebinasaan. 대해서도 그가 실족하고 범죄하기를 사람들이 바랐다라고 기록하고 있습니다. Begitu juga dengan 하나님의 말씀을 Yeremia, 증거하지 않으면 고난받지 않을 수 있지만 그렇다고 dia 잠잠할 malah 수는 juga 없었습니다. dianiaya oleh rakan 예레미야 karibnya 20장 sendiri. 9절에 Walaupun dia dapat mengelakkan penderitaan dengan berdiam diri, dia tidak dapat berdiam diri. Yeremia 20 ayat 9 menyatakan, kalau aku berfikir aku tidak mau menyebut dia dan tidak mau berbicara lagi atas namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, tapi aku tidak sanggup. Orang mengenal dan mengasihi Tuhan mendapati bahawa adalah lebih sukar untuk tidak melaksanakan kehendaknya berbanding dengan menanggung penganiayaan dan penderitaan. 하나님이 주시는 그 뜻을 이스라엘에 나아갈 바를 그들에게 전하지 않으면 예레미야가 Yeremia 이렇게 menerima 미움을 firman 받으리라. Tuhan, tahu kehendak Tuhan. 그런데 내가 이것을 말하면 사람들이 싫어하고 Jika 나를 핍박할 Yeremia 것을 tidak 알아서 menyampaikan 좀 말하지 nubuat 말아볼까? Tuhan, 라고 생각하니 내 dia tidak 마음이 akan 불붙는 듯해서 menghadapi 이 여호와 하나님의 penganiayaan. 말씀을 전하지 않으면 내가 이게 가만히 있을 수가 없으니 내 안위와 내 편리와 내 Namun 삶을 begitu, jika dia 생각하는 tidak 것이 menyampaikan 아니라 nubuat tersebut, 고난을 dia 당해도 hatinya 하나님의 seolah-olah 말씀을 전하리라 menanggung 라고 고백하는 것입니다. api yang menyala-nyala. 사랑하는 목자님도 그리하셨습니다. 진리를 이렇게 깨끗하고 아름다운 Dia hanya mahu 진리를 menyampaikan 전하며 성도들이 firman Tuhan. 싫어하여 Begitu 떠날 juga 수도 dengan Pastor 있지만 그냥 Emeritus, 조용히 떠나는 이들 hanya mahu 많지 menyampaikan 않죠. firman 저도 kebenaran. 일꾼이었고 주의종이었고 인정받았다 하면 내가 떠나는 Pastor 이유가 Emeritus 있어야 tidak dapat 되는 menjalani kehidupan yang berdiam 떠나는 diri 이유가 saja. 그 지단에는 하나님의 권능이 나타나고 하나님의 보장하심이 있으니 그냥 어떻게 뭐라고 Beliau 할 거예요? mempunyai 하나님의 권능이 kesungguhan 심하다고 untuk 거짓말을 menyampaikan 하라고 말할 수는 없죠. Injil 왜? 너무나 kekudusan. 사실이고 너나 나나 없이 증인이니까. 그러니 자기의 생각에 맞지 않은 거 아니면 여러 가지로 많은 일들 이유를 만들고 핑계거리를 만들 때 그것이 거짓과 조작인 경우를 우리는 수없이 보지 않았습니까? Pastor Emeritus 그것을 banyak 아시면 mengalami kuasa 남에게 Tuhan dan 없었을 beliau 때 tidak 그런 dapat 일들이 berdiam diri 그때그때마다 있었는데 tentang kuasa Tuhan. 그런데 그것을 두려워하기보다 하나님의 말씀으로 Di gereja 성도들을 pusat mami kita 깨끗게 dapat 하여 menyaksikan 그를 이끌기 원하시는 begitu 그 banyak 마음이 더 kuasa 뜨거웠어요. Tuhan 저도 교회 어려움이 큰 어려움을 dan 겪고 Injil 나서 kekudusan 아유, mengubah hati 성도들에게 kita. 이성 예를 들면 젊은이들에게 이성에 대해서 경계하고 Begitu 또 juga 아니면 saya 가만히 있는 육체에 대해서 경계하면 juga 그것을 menghadapi 싫어하여 교회를 penderitaan 떠나거나 apabila 그것을 saya 싫어하여 또 memberitakan 교회적인 어려움들을 만났던 Injil 많은 일들을 kekudusan, 보았으니 나도 좀 terutama dalam hal hubungan laki dan perempuan. 라고 생각하면 이 안에 진리에서 머는 사람들이 싫어하니까 Dan hal 너는 ini 혹시 내가 sedikit 어려움을 sukar 당할까 봐 untuk 누가 diterima 핍박할까 봐 oleh 하고 muda-mudi 지혜거든요. gereja ini. 그럼 하나님의 진리는 뭐가 Kerana 다르죠? hal ini sukar 또 권능에 untuk 대해서 우리 diikuti oleh mereka. 받았던 가장 큰 이유는 권능이죠. 많은 Apakah yang akan 교회들이 berlaku 있지만 jika 하나님의 saya 권능이 tidak 나타나지 berkongsi 않는데 tentang 그 hal 하나님의 ini? 권능이 크게 나타납니다. 그러면 권능이 잘못됐다고 할 수는 없죠. 그건 여러 가지로 사람의 생각, 거짓으로 핍박하고 어려움을 가하게 하는 것입니다. Kita tidak dapat menafikan 그런 atau 일들이 menyangkal 세상에서 무수히 kuasa 보았습니다. Tuhan di gereja 그래서 kita. 어떤 이전에 그렇게 목자님이 어려움을 겪고 날 때 어떤 분들은 Kita dapat 우리 교회에 menyaksikan 권능은 나타났지만 kuasa 권능은 Tuhan 사실이지만
권능을 yang ada 말하자. dalam gereja ini. 권능을 좀 조용히 말합시다. 우리끼리는 말하고 이게 뭐 어떤 단에서 아니면 뭐 이런 거는 하지 맙시다. 그랬던 것도 제가 들어본 적이 있는데요. 그럴 수 없죠. 내가 편하고 쉽자고 사람들이 좋은 대로 이 재단은 하나님 중심의 교회입니다. 사람 중심의 교회가 아닙니다. 우리 신앙생활은 Kita 하나님 tidak 중심의 berdiam diri 신앙생활이어야 구원받는 것입니다. dalam menyampaikan firman Tuhan dan kuasa Tuhan hanya kerana kita tidak mau 그러니 이 dianiaya. 재단 변함없이 하나님이 기뻐하셔서 권능으로 보장해 주시는 것입니다. 그런데 Itulah 여러분들은 sebabnya 이 gereja 재단이 Mami 향한 tidak 아버지의 berubah 뜻을 sehingga 얼마나 kini 이해하시고 dan kuasa Tuhan 지나온 terus-menerus 마음이었을까요? 현재 우리가 나아가는 ditunjukkan 일들 di 속에 gereja 여러분 kita. 편하고 쉽게 갔으면 좋겠다 하시는 주의종들과 장로님 일꾼들 없으실 것입니다. 이러한 것들도 다시 한번 교회 역사 속에 생각해 보시길 바랍니다. Walaupun menghadapi penganiayaan dan 여러분도 penderitaan, Anda berterusan memberitakan Injil. 열심히 전도하고 신방하는 이유가 바로 이것이 하나님의 기뻐하시는 것임을 알기 때문에 그렇게 잘 따라오고 계시니 감사드립니다. 예전에 본교회가 Anda 핍박받을 줄 알면서도 tetap bersuka 여기 cita 말씀을 kerana 선포하고 Anda tahu Anda mempunyai ganjaran di syurga. 여러분들 기억하시죠? 원로 목사님께서 이 단에서 그런 말씀 하셨어요. 이렇게 영의 세계에 대해서 내가 설명하면 핍박이 오게 된다. 여러분, 핍박이 오는 것이 핍박의 내용과 방법이 우리가 Pastor Emeritus pernah 사람들이 berkata bahawa apabila beliau menyampaikan khutbah tentang alam rohani, beliau akan menghadapi penganiayaan. 우리가 영의 세계를 설명합니다. 천사를 보았고 천국과 지옥을 보았다라고 하는 걸 설명합니다. 그러면 원수 마귀사는 이거 정말 싫죠. 왜? 지옥의 실체를 밝히면 크리스천들이 올바르게 Apabila gereja 신앙생활하고 ini 또 성도들이 깨어 있을 겁니다. memberitakan 원수 마귀사는 tentang 이게 싫어요. malaikat, syurga dan neraka, 천국과 지옥이 sudah tentu ada 없다라는 orang yang 말을 tidak mau 하면서 mendengar. 할까요? 그럴 수 Iblis dan 없습니다. syaitan juga tidak mau 그렇게 mendengarnya. 말하는 것이 아니라 교회의 그 외에 다른 것들로 아니면 사람의 생각에 맞지 않은 것들로 그러한 것들로 말을 만들고 거짓으로 해서 핍박하는 거지. 천국은 없어, 지옥은 없어. 이렇게 해서 크리스천들이나 교회들이 말하지는 않아요. 그런데 Dalam 분명 memberitakan kebenaran 목사님께서 ini, 말씀하셔서 ada orang yang 하셨어요. dianiaya. 내가 이렇게 말을 하면 그러면 분명 어려움을 당할 것을 아나. Seperti yang 그러나 dikatakan oleh 이것이 Pastor Emeritus. 하나님의 뜻이기에 나는 전하고 말합니다. Apabila kita menyampaikannya, kita akan dianiaya. 알기에 아무리 핍박이 있다 해도 잠자는 교회와 성도를 깨우지 않을 수 없고 Oleh sebab kita tahu 멸망으로 tentang 가는 수많은 alam 영혼을 rohani, 구원하지 않을 수 없는 것이지요. 성도 여러분, kita tahu kebenaran ini, jadi kita tidak dapat berdiam diri sahaja, tapi kita mau mengedarkan orang-orang lain. Pada masa lalu, gereja ini walaupun mengetahui penganiayaan akan datang, tetap menyampaikan firman rohani dan kuasa Tuhan, kerana hal itu merupakan kehendak-Nya. Dengan memahami alam rohani dan ketentuan Tuhan, kita tidak dapat berdiam diri, tetapi perlu mengedarkan gereja-gereja dan orang Kristian yang lain, serta menyelamatkan jiwa-jiwa yang menuju kehancuran. Apabila anda dihina, dianiaya atau difitnah kerana nama Tuhan, bersukacitalah dan bergembiralah kerana ganjaran di syurga daripada Tuhan Bapa kita adalah besar. Menurut sejarah, apabila seorang raja berada dalam bahaya, hamba-hamba yang setia menyamar sebagai raja atau menjadi sasaran untuk menyelamatkan baginda. Setelah bahaya berlalu, raja dan rasa syukur memberikan ganjaran besar kepada hamba-hamba yang setia ini. Mereka bukan saja dihormati dan dimuliakan, tetapi apabila raja itu mengangkat baginda memberikan ganjaran tertinggi yang dapat diberikan bahkan kepada keturunan mereka. Yohanes 15:13 menyatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Hal ini demikian kerana menyerahkan nyawa ialah kesaksian yang tertinggi tentang kasih dan kesetiaan kepada raja. Begitu juga jika kita menderita penganiayaan, menanggung kesukaran, bahkan menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan, yakni Tuhan seluruh ciptaan, berdiam diri? Ini adalah berkat dari syurga yang melangkaui imajinasi. Sebagai contoh, di tempat tinggal syurgawi, orang yang menderita penganiayaan kerana Tuhan menerima kasih karunia yang lebih besar daripada yang lain.
Sebagian daripada orang yang menderita penganiayaan untuk Tuhan Yesus mengasihinya hingga ke tahap martir, tetapi belum sepenuhnya mencapai pengucian diri. Orang Kristian meninggal dunia tanpa sepenuhnya mengingkirkan dosa mereka tidak dapat memasuki tempat tinggal yang melebihi kerajaan syurga yang kedua. Namun begitu, para martir diakui kerana kasih mereka kepada Tuhan Yesus dan diizinkan untuk memasuki kerajaan syurga yang ketiga atau lebih tinggi lagi. Orang yang telah disucikan, setia melayani dan menjadi martir akan memasuki urusan baru dan menerima kemuliaan serta berkat yang tidak terkatakan. Tuhan mengingat setiap tindakan kesetiaan dan kerja keras dan membalasnya dengan kemuliaan serta ganjaran berlimpah-limpah. Marilah kita meneliti rumah syurgawi seseorang yang telah menanggung banyak penganiayaan kerana Tuhan dan memuliakannya. Rumah orang ini di syurga adalah sangat luas dengan banyak bilik dan taman yang indah. Begitu besar sehingga memerlukan masa yang lama untuk menjelajah seluruh tempat itu dengan sepenuhnya. Taman-taman ini masing-masing dan keindahan unik dinamakan mengikut ciri-ciri mereka. Bunga, buah-buahan dan air pancut berbeza-beza jenis, mereka bentuk dan binaannya. Air pancut ini ialah arca yang memukau, yang bukan saja memercikkan air, tetapi ada juga yang mengeluarkan wangian atau cahaya. Dengan teknologi canggih dunia, gambar dapat muncul di langit. Demikian juga gambar-gambar terpantul melalui air pancut untuk menunjukkan maksud yang telah diletakkan oleh Bapa sebagai hadiah yang lebih besar. 지금 이것은 정원의 부분에만 설명해 드린 것이고요. 이렇게 주를 위해 생명 다해 충성하고 어떤 고난과 역경도 믿음으로 기쁨과 감사함으로 승리한 이들의 Inilah penjelasan saya tentang kediaman orang yang setia di syurga. 해외의 부강한 나라였을 때의 왕족 시대, 그럴 때의 왕을 위해 만들어진 그런 궁정, 또 왕을 위해 만들어진 별장, 그 별장도요, 따뜻할 때는 시원한 곳에 별장을 지어야죠. 그러니 뭐 여름 궁전하고 분수가 많이 있는 궁정을 만듭니다. 그래서 Dalam kerajaan kita dapat lihat 건물 하나만 있는 게 아니라 raja mempunyai istana yang sangat besar dan indah. 또 호수를 만들고 또 정원을 만들고 정원도 여러 개의 정원. 여름 정원이니까 이제 분수가 많아야죠. 시원하라고. 이것이 Dan juga 수백년 taman 전에도 istana raja yang ada air pancut. 그러면 겨울에는 따뜻한 지역에다가 별장을 지어야죠. 이게 별장이 하나가 아닌 거예요. 따뜻한 곳에 Air daripada air 따뜻하게. pancut dapat 이렇게 menyamankan 세상도 그리했는데 아버지 하나님께서 사랑하시는 자녀들 persekitaran yang 얼마나 panas. 큰 영광과 상급으로 갚아주실 수 있는지 상상하여도 그 상상을 초월한 Apabila anda 천국의 영광입니다. memikirkan 사랑하는 tentang 성도 여러분, 이렇게 여러분이 천국에 kerajaan 들어갈 때도 syurga, 마찬가지입니다. betapa lebih indah 여러분이 lagi. 실제로 육의 생명을 잃어버진 Begitulah juga apabila anda memasuki kerajaan syurga, walaupun anda mungkin tidak secara fizikal menyerahkan nyawa anda, apa saja yang telah anda lakukan untuk Tuhan dan setiap penganiayaan yang anda tanggung, dengan hati matria akan diingati dan dibalas dengan ganjaran dan berkat. Bapa sangat mengasihi anda, bahkan keinginan hati anda yang terkecil sekalipun akan dipenuhi seperti yang anda kehendaki. 또한 고린도후서 1장 5절에 2 Korintus 1:5 memberitahu kita, sebagaimana banyaknya penderitaan Kristus yang telah kami alami, begitulah banyaknya penghiburan kami terima daripadanya. Tuhan sangat menghiburkan hati orang beriman yang menderita penganiayaan kerana Tuhan Yesus, bukan saja di syurga tapi juga di bumi. Ramai antara anda mungkin telah mengalami perkara ini, menanggung penderitaan yang tidak adil kerana Tuhan, dengan sukacita dan kesyukuran, lalu mendapati bahawa Tuhan memenuhi keinginan hati anda atau menyediakan keperluan anda secara tidak disangka-sangka.
또한 고난을 이겨내는 만큼 Ketika 믿음이 Anda 더욱 mengatasi 커져 ujian, iman 능력과 Anda bertambah 권세가 kukuh dan 임하여 kuasa serta 하나님과 밝히 autoriti 교통하고 diberikan. 점점 더 Anda 큰 mengalami 권능과 persekutuan yang lebih jelas dengan 권능도 Tuhan, 나타나게 memperlihatkan 하시죠. karya kuasanya yang 만에 lebih 하나 이 besar. 땅에서 아무런 위로가 없으며 Walaupun tiada 주를 penghiburan 위해 di 자신의 bumi 모든 것을 dan Anda kehilangan 잃어버리고 segalanya kerana Tuhan 죽기까지 serta 어려움만 menghadapi 당한다 해도 penderitaan hingga ke 믿음이 tahap 있는 kematian, 사람들은 아무 상관이 orang memiliki 없습니다. iman tidak akan 로마서 8장 terkesan. 18절에 생각건대 Roma 8 ayat 한때의 18 고난이 menyatakan, 장차 Aku 우리에게 menganggap bahawa 나타날 penderitaan kita 영광과 sekarang 좋고 terlalu 비교할 수 kecil untuk 없도다 dibandingkan dengan 하신 kemuliaan 말씀대로 yang akan dinyatakan 어떠한 kepada 고난을 kita. 당한다 해도 그로 인해 받을 Tidak 하늘의 ada penderitaan yang 축복과 dapat dibandingkan dengan berkat dan 상대를 ganjaran 비할 수 syurgawi yang 없으므로 akan 오히려 mengusung, 기뻐하고 membolehkan orang 더욱 beriman 기뻐할 untuk 수 sangat 있는 bersuka 것이지요. cita. 성도 여러분, 여기서 한 가지 더 기억할 점이 Saudara dan saudari yang 있습니다. saya kasih, 하나님의 ingatlah 사랑이 juga perkara 주를 위해 ini, 핍박받을 때 bahawa berkat juga 그와 diberikan kepada 함께하는 orang yang menyokong 사람을 hamba 보게 Tuhan 하는 것입니다. apabila mereka 다윗이 dianiaya 하나님께 kerana Tuhan 범죄함으로 Yesus. 아들 압살롬의 반란으로 Ketika Daud 연단을 berdosa 받을 때도 terhadap Tuhan dan 하나님께서는 dihukum melalui 다윗을 pemberontakan 대신하여 Absalom, 악인과 Tuhan 연합한 tidak berkenan 사람들을 kepada orang yang 기뻐하지 mengkhianati 않으셨습니다. Daud dan berpihak kepada orang jahat. 사람들은 다윗이 하나님의 Mengetahui bahawa 사랑인 Daud 것을 ialah hamba Tuhan, 알았기에 orang yang setia 생명까지 berkongsi 위험한 penderitaan, 속에서도 bahkan 그 dengan 연단에 risiko 함께 nyawa mereka 걸었습니다. sendiri. 이들은 나중에 다윗이 하나님의 은총을 Selepas itu, 회복하였을 apabila 때 Daud 그 dipulihkan untuk 은총을 menerima 함께 kasih 입을 kurnia 수 Tuhan, 있었죠. orang tetap setia berkongsi 만약 berkat 여러분이 itu. 당시 다윗의 Apakah yang 신하였다면 akan 어떻게 anda lakukan jika 하셨겠습니까? anda ialah salah seorang rakyat 여러분, Daud? 다윗은 지금 하나님께 연단을 받고 있어요. 그 연단이 선하고 아름답게 이루어서 받는 Pada masa itu Daud 연단이라기보다 mengalami 전에 ujian daripada Tuhan. 범하였던 범죄로 인하여 지금 연단을 받고 있습니다. 그런데 다윗은 하나님을 Hal ini 사랑합니다. kerana Daud ada 다윗이 melakukan dosa. 다윗이 하나님께 범죄했을 때 과거에 밧세바를 취하고 의인을 죽이는 이러한 살인 범죄까지 범하였을 때 Apabila Daud 그리고 melakukan 나서 dosa 지금까지 계속 죄를 짓고 dengan 있던 menjalin 사람이 hubungan dengan 범죄입니다. Bathsheba, 과거에 있었던 범죄, 큰 범죄에 대해 선지자가 Tuhan tidak menyingkirkan 회개하고 돌이켰어요. Daud. 그리고 지금은 의롭게 살아갔어요. 그런데 시간이 흐른 후 하나님께서는 그때 Apabila 과거에 Nabi 있었던 menegur 것에 대한 Daud, 죄를 Daud 보응하고 bertaubat 계십니다. dan hidup 왜요? menurut 그 firman Tuhan. 흔적까지도 없게 하시는 것이죠. Oleh 그리고 itu Daud dapat 다윗이 더 bertaubat 지극한 dan 선과 sepenuhnya. 사랑으로 이루었기에 지금 연단하여도 도리어 이 연단으로 지쳐하거나 악을 바라는 게 아니라 더 깊은 선과 사랑을 행할 것을 아셨기에 지금 연단, 그것도 큰 연단이죠. 왜? 아들 압살롬이 배신하였고 자기의 후궁들을 또 Ujiannya adalah supaya 아들이 Daud 취하고 있는 mempunyai lebih banyak 이러한 kebaikan. 상황까지 이르렀으니 너무나 큰 연단입니다. 보통 Dan kasih 사람들은 kepada 다윗이 Tuhan. 잘못해서 하나님이 버리셨나 할수 Melalui ujian ini, Daud dapat mengubah hatinya. 주변에 있는 이들은 다윗이 어떻게 선하게 살고 있는지도 Ada orang 압니다. berfikir bahawa 그런데 Tuhan menyingkirkan Daud kerana Daud telah berdosa. 다윗을 배신했느냐? 아니면 지금 분별하여 하나님께서 함께 하시는 다윗이니 지금의 이 어려움은 넉넉히 이기고 하나님이 다시 축복해 주신다. 그리고 다윗에게 받은 은혜와 사랑도 있으니 끝까지 함께하였던 이 Pengikut Daud 하나님은 이것을 ada yang 분명 meninggalkannya. 보고 계셨다는 것입니다. 여러분들은 어떻게 Ada 하셨는가 orang 한번 생각해 보십시오. mengingat 그리고 왜 그렇게 kesetiaan Daud 지혜롭게 분별을 못했을까도 dan 한번 kebaikannya. 생각해 보십시오. 압살롬의 군대가 지금 지척에서 추격해 오는데 도망치기만 하는 Adakah anda 다윗을 dapat 계속 membezakannya 따라다가는 dengan baik? 생명이 위험할 상황입니다. 그러니까 다윗을 선택하여 다윗과 함께 그 도망길에 서면 지금 위험한 거예요. 생명의 위험이 따르는 겁니다. Dengan tentera Absalom yang mengejar rapat, mengikuti dan berpihak kepada Daud, mungkin membahayakan nyawa anda. Meninggalkan Daud atau bersembunyi dapat memastikan keselamatan anda dan mengetahui Absalom yang berpotensi untuk menang mungkin memulihkan kedudukan dan kemakmuran anda. Dan begitu saya yakin kita semua di sini sebagai orang yang beriman yang setia tidak akan melakukannya. Jika anda benar-benar mengetahui hati tulus Daud kepada Tuhan dan rakyatnya, memahami betapa Tuhan mengasihi dia, maka anda akan tahu bahawa Daud tidak akan pernah meninggalkan raja yang dilainnya.
진실한 마음으로 Apatah lagi 고난을 orang yang dengan 동참한 ikhlas 사람은 turut 그 berkongsi 고난으로 penderitaan 인한 hamba Tuhan 영광에도 kerana Tuhan 동참하게 Yesus 하시는 것이 akan turut 공개 berkongsi 노릇은 kemuliaannya 우리 하나님의 뜻입니다. menyusur. 누가복음 Inilah kehendak 22장 Tuhan yang maha 28절부터 adil. 30절에도 Yesus berkata kepada murid-murid dalam Lukas 22 ayat 28 hingga 30, "Kamu bersama aku dalam segala penderitaanku. Aku memberikan hak kerajaan kepadamu untuk meminta. Sebagaimana Bapa-Ku telah memberikan hak itu kepadaku. Kamu akan makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Menghadapi penganiayaan kerana Tuhan Yesus, gereja ini juga telah melalui banyak kesulitan. Orang yang telah berkongsi penderitaan ini kini berkongsi berkat yang datang daripadanya. Semasa gereja menghadapi ujian pada tahun 1958 dan 1999, ramai anggota kita menghadapi ujian yang melampaui kemampuan manusia. Daripada mencari jalan keluar atau meninggalkan gereja demi kepentingan pribadi, ramai yang tetap teguh. Walaupun menghadapi penganiayaan di rumah atau di tempat kerja, anggota gereja kita tetap tabah, memberikan tumpuan kepada bagaimana mereka dapat menyokong gereja dan gembala, bagaimana mereka dapat menanggung beban bersama-sama. Ketika ujian berakhir, Tuhan memberikan ganjaran dan memberkati mereka dengan pertumbuhan dalam iman serta berkat dalam aspek tubuh dan roh. Bagaimanakah pula dengan anda semasa ujian yang dihadapi oleh gereja ini pada tahun 2018? Adakah anda tetap teguh? Jika anda tetap teguh, anda juga akan menerima berkat besar. Ujian pada tahun 2018 merupakan pemurnian untuk gereja ini secara keseluruhan dan juga ujian pribadi bagi anggota gereja ini. 많은 백성들을 하나님은 범죄하고 하나님의 뜻에 불순종하는 그 백성들을 버리시고 모세 한 명을 선택하신다 하십니다. Pastor Emeritus mau memimpin kita ke Yerusalem baru. 참 자녀를 얻기 위해 인간 경작을 하시는데 그런데 Dalam perjanjian lama, Tuhan memilih Musa. 예루살렘에 들어가는 자녀는 소수고 그 이후에 낙원에 들어가는 이들은 무수히 많습니다. Hal ini demikian kerana Musa dapat memimpin mereka mengikut jalan yang benar. Banyak yang masuk ke syurga, tapi banyak yang masuk sekadar Firdaus. 그러기 위해 이 죄에 대해 경계하시고 사망에 이르는 자를 말씀하시고 우리의 삶을 어떻게 살아야 되는지 말씀하셔서 adalah lebih menggembirakan jika lebih banyak orang memasuki Yerusalem baru, dan inilah tugas Pastor Emeritus. Itulah sebabnya kita menghadapi ujian berkat. Itulah sebabnya gereja kita menyampaikan khutbah tentang ukuran iman. 성결의 길이 무엇인지 다시 한번 깨우치고 이제는 정진하고 계십니다. Ada yang tersandung, tapi ada yang tetap setia teguh dalam iman. Walaupun Pastor Emeritus tidak bersama kita lagi dan telah kembali ke syurga, kita berusaha untuk mengubah hati kita untuk layak memasuki Yerusalem baru. Dan kita menjalani masa ujian ini untuk menyingkirkan kejahatan daripada hati kita. Yang merupakan masa untuk mengesahkan sejauh mana kebenaran yang telah kita capai. Jika pada masa itu kita mengikuti kebenaran yang betul berdasarkan semua yang telah kita lihat, dengar, pelajari dan doakan, maka kita akan menerima kasih Tuhan yang besar, pertumbuhan dalam iman dan berkat dengan keinginan hati kita mendapat jawapan daripada Tuhan. Menemui kekurangan diri kita juga merupakan sebahagian daripada ketentuan dan kasih Tuhan. Mengenali betul-betul kejahatan yang tersembunyi dalam diri kita adalah perlu untuk disucikan sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Apabila kita menemui kekurangan kita dan apa yang telah salah kita lakukan, lalu bertaubat dengan sepenuh hati, Tuhan akan memulihkan kasih penyertaan kita dan membantu kita mengalami
transformasi yang lebih mendalam dan lebih lengkap daripada sebelumnya. Kita akan dapat bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan harapan kita bagi syurga menjadi sepenuhnya berbeza daripada sebelumnya dengan iman rohani lebih kuat dan berani. Apabila pom meninggal dunia, tidakkah anda menjadi lebih bersemangat, lebih bertekun dalam berdoa? Kita melihat dalam majalah Mami, seorang muda mudi gereja kita dia telah memulihkan kasih pertamanya apabila pastor emeritus meninggal dunia. Melalui ujian kulit mukanya bermasalah, dia menjadi lebih bertekun dalam iman dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan memulihkan kehidupan Kristiannya. Dan hal itu berlaku pada tahun 2024. Semua khotbah yang disampaikan oleh Pastor Emeritus melalui ujian yang berlaku, semua ini menjadi berkat dan kasih kurnia Tuhan bagi kita. Lebih dari segalanya, kuasa Tuhan yang semakin bertumbuh dalam hidup kita akan membawa berkat, menghasilkan kesaksian dari keluarga kita dan tempat kerja kita yang memuliakannya. 이런 아버지의 계획하시고 섭리하심 속에 우리 그냥 있으면 안 되고요. 그런데 그런 은혜가 그냥 임하지 않습니다. 내가 조금 더 노력할 때. Ialah kehendak dan ketentuan Tuhan. Tuhan tidak mahu kita sekadar berdiam diri. Adakah anda fikirkan apa yang mungkin akan dilakukan oleh pembom meniri di urusan baru? Beliau akan berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh untuk kita semua. 일이 아니에요. 영광이에요. 예를 들어서 새 예루살렘에 가는데 나는 이 땅에서 semua perkara yang kita lakukan untuk gereja bukan sekadar kerjaan tetapi untuk kemuliaan. 이런 것들을 하신 분들이라면 천국에서 아버지 하나님이 연회를 베푸시면 천사들도 하지만 mana-mana kerja sukarela berkenaan ibadat, makanan ataupun pengangkutan, semuanya merupakan kemuliaan di hadapan Tuhan. Berkongsi makanan kepada anggota-anggota gereja, semuanya merupakan kemuliaan di hadapan Tuhan. Bukanlah kerja yang susah. Apabila kita setia di bumi ini, semuanya akan menjadi ganjaran di syurga. Apabila kita memikirkan tentang Presiden Pusat Doa Mami, Pembom Menindi, bagaimana beliau berdoa bagi kita, orang yang memasuki urusan baru tidak menunggu di Firdaus, tapi mereka akan terus masuk urusan baru. Apabila kita memikirkan tentang nabi-nabi, banyak telah memasuki urusan baru dan berkongsi kegembiraan dengan Tuhan. 사랑하는 목자님과 원장님이시라면 apabila orang yang setia 또 도우시고 기도해 주시겠습니까? masuk ke urusan baru, mereka juga berkongsi kegembiraan sama. 여러분들에게 기도의 능력이 주어질 수 있는 Betapa tekunnya pembom menindi berdoa bagi kerajaan Tuhan. 다음 주간부터 있을 또 다니엘 철야에는 더 불같이 한번 더 힘써 노력해 보십시오. Pemikiran pembom menindi merupakan peluang bagi kita untuk lebih bertekun dalam berdoa. 자, 이렇게 많은 혜택을 받고 있으니 슬픔보다 감사로 바꾸십시오. 자, 무엇보다 우리에게 Semoga anda semua juga lebih bertekun untuk berdoa dan menerima kasih karunia daripada Tuhan. 어떤 고난과 어려움도 기쁨으로 즐거움으로 승리하신 분들, 그런 분들에게는 무엇보다 갈수록 더해지고 깊어지는 권능의 차원이 바로 여러분 자신의 축복으로 직접 연결되어 가정, 일터, 사업터의 수많은 간증들로 하나님께 영광 돌리게 하실 것입니다.
결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari saya kasih, pada hari ini kita membuat kesimpulan tentang ucapan 세상 berkat. 모든 부귀 영화는 Ucapan berkat 물론이고 bukan saja mengungkapkan kekayaan dan kemuliaan duniawi, tapi juga jalan menuju keselamatan, hidup yang kekal dan berkat yang abadi. Renungkanlah betapa banyak usaha yang dicurahkan manusia hanya untuk menjalani kehidupan duniawi yang singkat tetapi diberkati. Lihat saja jumlah masa yang dihabiskan untuk pendidikan, menghabiskan 16 tahun dari sekolah rendah hingga universiti. Walaupun sesudah menamatkan pengajian, kehidupan tidak serta-merta menjadi selesa atau diberkati. Sebaliknya membawa kepada dunia persaingan yang baru. Sebagai contoh, memulakan pekerjaan seringkali bermaksud bahawa perjalanan panjang untuk mencapai tahap yang lebih tinggi bermula dari peringkat awal. Anda mungkin menghadapi cabaran seperti penilaian prestasi, persaingan dan kemeleksakan ekonomi. Dengan setiap langkah memerlukan ketabahan. Semua usaha ini hanya untuk menjalani kehidupan yang baik selama beberapa dekad. Namun begitu ramai yang mengalami kegagalan dan kekecewaan. Ada penyakit dan kemalangan. Malah anak-anak mungkin tidak menjadi seperti yang anda harapkan. Walaupun anda telah bekerja keras, mengumpulkan kekayaan dan mencapai status sosial, apabila anda melihat diri dalam cermin, anda mendapati diri anda telah menjadi seorang tua, semangat muda memudar dan tiada apa yang disimpan dalam hidup ini dapat dibawa ke liang lahat. Hidup adalah singkat dan sia-sia, penuh dengan kosongan. Namun begitu hal ini berbeza bagi orang yang hidup untuk Tuhan. Mereka menerima berkat kekal yang dijanjikan, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Walaupun hidup dalam kemiskinan seperti Lazarus di muka bumi ini, atau menderita atau menyerahkan nyawa untuk Tuhan, mereka kini menantikan kemuliaan syurga yang tidak dapat dibandingkan dan jauh melebihi sebarang berkat duniawi. Saudara dan saudari yang saya kasih, Kolose 3 ayat 2 menyatakan, tumpukan pemikiranmu kepada hal-hal di syurga, bukan hal-hal di bumi. Filipi 3:20 menyatakan, tetapi kewargaan kita adalah di syurga. Seperti firman ini, orang yang memiliki kewargaan syurga tidak merindukan perkara duniawi, tetapi hidup dalam harapan akan kemuliaan yang akan dinyatakan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua melangkah maju ke Yerusalem baru dan sepenuhnya menikmati berkat daripada ucapan berkat yang diberikan oleh Bapa kita yang Maha Kasih, baik di bumi maupun di syurga.